Assalamualaikum, saya Aisha Sofia. Pada video kali ini, saya akan memberitahu tentang 4 perkara, iaitu punca, langkah, tindakan dan kesan gangguan seksual. Punca yang pertama adalah memakai pakaian yang menjolok mata. Punca yang kedua, cara didikan yang salah. Punca yang ketiga pula, kurang didikan agama. Sebelum nasi menjadi bubur, terdapat langkah-langkah yang boleh diambil. Langkah pertama adalah mempelajari seni bela diri untuk mempertahankan diri. Langkah kedua, ibu bapa memainkan peranan seperti memantau aktiviti anak-anak. Langkah ketiga, mempelajari hukum halal agama. Seterusnya, tindakan yang kita perlu ambil, membuat laporan polis. Kedua, menegakkan kebenaran seperti berkata tidak. Ketiga, tolong. Jangan berdiam diri. Sebagai mangsa, perlulah mengambil berat tentang gangguan seksual. Jika perkara ini berlaku terhadap seseorang, ia memberi kesan terhadap mental dan fizikal. Dari segi mental yang buruk, antaranya ialah ketakutan, fobia dan kemarahan. Manakala kesan fizikal pula adalah seseorang itu menjadi panik, gangguan tidur dan mimpi yang mengerikan. Akhir kalam, gangguan seksual ini merupakan salah laku yang serius. Jadi sebagai murid, perlulah mengambil berat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya ingin memberikan pendapat ataupun pandangan saya tentang 4 perkara yang berkaitan dengan gangguan seksual. Yang pertama adalah tentang punca berlakunya gangguan seksual ini. Pada pandangan saya, punca yang pertama adalah kerana pakaian yang menggoda ataupun menjolok mata. Yang kedua adalah kerana mangsa yang terlibat mudah terpedaya dengan pujukan ataupun rayuan yang dilakukan oleh si pemangsa. Yang ketiga pula adalah kerana si pemangsa itu sendiri dia mudah terpengaruh dengan bahan lucah ataupun bahan pornografi yang ditontonnya. Seterusnya, pandangan yang kedua adalah tentang tindakan yang boleh kita ambil untuk menghindari gangguan seksual ini. Yang pertama, kita perlulah berhati-hati dengan orang yang mencurigakan. Yang kedua, kita boleh mengambil inisiatif untuk mempelajari seni mempertahankan diri. Yang ketiga pula adalah kita berusaha untuk mengamalkan pemakaian yang sopan. Seterusnya, pandangan saya tentang tindakan yang perlu kita ambil jika kita diganggu. Tindakan yang pertama adalah kita perlulah laporkan gangguan seksual yang kita hadapi kepada pihak sekolah. Yang kedua, kita perlulah beritahu kepada kedua ibu bapa, terutamanya jika masalah gangguan seksual ini berlaku di luar kawasan sekolah. Dan yang terakhir, bergegas untuk membuat laporan polis. Dan pandangan saya yang terakhir dan keempat adalah tentang kesan yang akan hadir ataupun akan berlaku akibat gangguan seksual ini. Yang pertama adalah kesan kepada mangsa itu sendiri. Mangsa itu boleh menghadapi depresi, iaitu masalah tekanan perasaan. Yang kedua adalah dari sudut keluarga mangsa itu. Keluarga mangsa itu berkemungkinan untuk dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Yang ketiga pula adalah dalam masyarakat kita sendiri. Daripada masalah gangguan seksual ini, boleh lahirnya masyarakat yang tidak bertamadun dan tidak bermoral. Dan akhir sekali, kesan yang akan hadir kepada negara kita sendiri. Negara kita akan menjadi negara yang mundur dan rosak jika gangguan seksual ini semakin hari semakin berleluasa. Sekian pandangan saya tentang perkara-perkara tersebut. Terima kasih. Pada pendapat saya tentang gangguan seksual ni, punca dia sebab kita pakai pakaian yang menggoda. Lepas tu, sebab terpengaruh dengan bahan lucah. Lepas tu, mudah terpedaya. Lepas tu, kalau tiba-tiba ada tindakan, jika diorang tiba-tiba ganggu kita lah kan,
kita kena buat laporan dekat polis ataupun bagi tahu dekat ibu bapa kita ataupun buat laporan dekat pihak sekolah. Macam mana kita nak tahu yang kita kena gangguan seksual? Contoh dia macam dicium, peluk, ditepuk, dicubit. Okey, apakah kita perlu buat bila terkena gangguan seksual? Adalah dengan berhati-hati dengan orang yang mencurigakan dan memakai pakaian yang sopan dan belajar mempertahankan diri. Itu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini saya ingin memberikan beberapa pendapat saya tentang gangguan seksual. Macam semua tahu, gangguan seksual ini adalah sebarang perlakuan yang dilakukan oleh pemangsa kepada mangsa, dan perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan oleh sesiapa sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan gangguan seksual ini terbahagi kepada 5. Antaranya adalah gangguan fizikal, gangguan lisan, gangguan isyarat, gangguan visual ataupun gangguan psikologi. Dan punca-punca yang menyebabkan pemangsa ingin melakukan sesuatu terhadap mangsa adalah antaranya adalah pakaian yang menggoda, mudah terpedaya, pengaruh bahan lucah. Dan untuk langkah-langkah keselamatan supaya perkara tersebut tidak dilakukan kepada kita adalah kita perlulah berhati-hati dengan orang yang mencurigakan ataupun orang yang kita tidak kenali. Selain itu, kita perlulah belajar seni mempertahankan diri, contohnya belajar silat ataupun belajar taekwondo. Akhir sekali, untuk langkah-langkah keselamatan adalah kita perlulah memakai pakaian yang sopan, contohnya memakai pakaian yang menutup aurat. Jikalau perbuatan tersebut dilakukan terhadap kita, kita perlulah dengan segera membuat laporan terhadap polis, ibu bapa ataupun guru disiplin supaya tindakan yang dapat dilakukan terhadap pemangsa berlaku dengan cepat. Untuk yang terakhir sekali, pada pendapat saya, kita perlulah berhati-hati dengan gangguan seksual kerana perkara ini bukanlah perkara yang biasa, tetapi ia akan menyebabkan berlaku macam-macam terhadap mangsa, antaranya adalah stres ataupun depresi. Sekian, terima kasih.